Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera Asia. Apa khabar anda hari ini? Pagi yang indah, pagi yang cukup ceria yang pastinya anda menyaksikan Sejahtera Asia di siaran 1 dan 2 Astro dan juga My TV bersama saya Wan Alif bin Wan Kasim dan juga Sharon Kezia yang akan menemani anda dalam siaran Sejahtera Asia pada pagi ini, Wan. Dan juga kepada anda yang mungkin menyambut hari lahir pada hari ini, kami ucapkan selamat hari lahir. Dan kepada anda yang mungkin pada hari ini baru sahaja menimang cahaya mata, kami ucapkan tahniah kepada anda. Ya, dan yang pastinya apa sahaja yang anda lakukan pada hari ini, semuanya dipermudahkan dan mulakannya dengan senyuman kerana senyuman itu adalah satu sedekah dan senyuman itu mampu mengembirakan orang lain. Walaupun kita guna mask, macam mana nak senyum guna mask ni sebenarnya, Sharon? Kita boleh senyum melalui mata. Dari bila mata kita senyum, turun ke mata hati, kita akan jadi kecil. Betul, mata turun ke hati. Itu adalah kuasa mata, Wan. Jadi kepada penonton, hari ini kita ada kupasan yang cukup menarik, iaitu adakah kita bersedia untuk fasa endemik bersama dengan Dr. Eunice Melissa Joseph yang merupakan pegawai kesihatan bahagian pejabat kesihatan bahagian Kuching, Wan. Jadi saya kira ramai juga dalam kalangan penonton kita dan kita berdua juga, Wan, kita pun ingin tahu dengan lebih detail apakah itu fasa endemik. Dan di sini saya ingin kongsikan, menurut Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam, endemik merujuk kepada keadaan di mana sesebuah negara itu boleh menerima dan berhadapan dengan jangkitan kes yang tinggi setiap hari dan ia berlarutan untuk satu tempoh masa yang panjang. Maksud endemik ini ialah kita telah terima setiap hari, ya, Wan, akan ada 20,000 kes positif COVID. Betul? Setiap hari akan ada 300 orang yang meninggal dunia akibat COVID. Setiap hari akan ada 150 orang dalam ICU dan sebagainya. Endemik ini, kawan, dia bermakna bahawa kita telah establish apakah jumlah, nisbah atau nombor yang kita telah rasa bahawa ini adalah nombor yang tinggi, kita telah terima dan ini apa yang kita akan laporkan pada setiap hari. Walaupun jumlah dan nisbah ini agak menakutkan, memang agak mengecewakan, namun kita perlu terima ini adalah jumlah dan nisbah yang akan kita terima dalam fasa endemik ini, Wan. Ya, dan betul itu, Sharon, dan Malaysia juga dijangka beralih ke fasa endemik pada pengakhiran Oktober ini nanti dan setengah pakar dan juga mereka yang bijak pandai dalam perubatan ini mengatakan terlalu cepat. Tapi apa-apa pun mungkin Malaysia ataupun melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mempertimbangkan atau membina indikator-indikator untuk menghadapi fasa endemik dan kita kerana terima hakikat yang kita akan hidup bersama COVID-19. Dan untuk bicara lebih lanjut, mengupas lebih lanjut, yang kita akan bersama dengan Dr. Eunice Melissa Joseph, pegawai kesihatan bahagian pejabat kesihatan bahagian Kuching. Hai Doktor, selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Hai, selamat pagi. Ya, apa ceria khabar, Doktor kita hari itu. Cerianya. Adakah Doktor berada di hospital, Doktor? Berada di pejabat pada masa kini. Berada di pejabat pada masa kini. Jadi seperti yang telah dikongsikan awal tadi oleh saya dengan Wak Alif, kan, kita telah lihat bahawa COVID ini, kan, Doktor, dia tetap masih wujud di sekitar kita, cuma ia sudah dapat dikawal dengan baik. Dalam erti kata lain, ia bermaksud kita masih lagi ada kes melibatkan COVID-19 tetapi tidak banyak dan kemasukan ke ICU rendah dan jumlah BID juga rendah. Bagaimana situasi pandemik COVID-19 di Sarawak secara amnya, Dr. Eunice? Jadi kalau kita lihat sekarang, ya, kalau lihat dari segi data, memang kes kita agak menurun. Tapi walaupun dalam kes kita menurun ni, kita hendaklah tidak boleh leka, ya. So kawalan dan pencegahan penyakit ini masih kita jalankan seperti biasa, ya. Oh, yalah, kita faham, ya, walaupun saya kira, ya, Doktor, bahawa fasa ini bukanlah fasa kita menyerah kalah, tapi fasa ini merupakan fasa di mana kita harus menerima keadaan COVID yang masih lagi berluasa dalam kalangan kita, tetapi kita hidup dalam norma baru dengan memastikan kita mematuhi SOP tersebut. Betul. Jadi pada pendapat peribadi Doktor sendiri, adakah kita bersedia untuk berlari ke fasa endemik dalam tempoh tersebut? Okey, untuk beralih ke fasa endemik ni, ya, untuk menjawab soalan Sharon tadi, ya, kita bersedia dan sekarang hospital dan klinik tengah giat melengkapkan fasiliti, ya, maksudnya kita sedang berusaha dan untuk
ke arah menyediakan hospital dan klinik supaya boleh merawat ya. Merawat tu satu, yang kedua tu adalah mengawal perebakan penyakit COVID-19 ini ya. Maksudnya bila kita beralih ke fasa endemik nanti, kita akan melihat kita nak penyakit COVID ini, bilangan yang dijangkiti menjadi sangat kecil nombor dia tu ya. Semakin kurang lah maksudnya. Tapi dalam arti kata lain ya, pada masa yang sama, kita hendaklah ada kelengkapan yang lengkap yang boleh menampung rawatan untuk penyakit COVID ni dengan sangat baik ya. Jadi kiranya doktor, pada fasa endemik ini kita memang dalam keadaan bersedia untuk menerima fasa endemik ini doktor. Jadi bagi maksudnya saya kita lah, boleh Sharon. mengawal. Bagi saya lah, Sharon, bersedia tak bersedia kita kena lalui juga endemik ini. Kerana di sini bila sebelum ini kita lihat Kementerian Kesihatan Malaysia, MKM dan banyak lagi agensi-agensi ataupun pihak kerajaan yang telah pun kata orang memberikan syarat-syarat tertentu kepada kita. Bila beralih kepada endemik, ia adalah tanggungjawab kita sendiri. Jadi doktor, bila kita lihat di sini doktor, beberapa negara di luar sana termasuk seperti Australia di mana mereka telah mencapai kadar vaksinasi 80% daripada jumlah populasi dan ianya masih tidak dapat membendung gelombang Delta yang semakin mengganas dalam sebuah komuniti yang merupakan ancaman terbaru iaitu varian Delta ini. Dan untuk selamat ataupun mencapai 90% jumlah yang lengkap divaksinasi ataupun divaksin yang benar-benar bersedia untuk masuk ke fasa endemik ni. Apakah apa kata orang tadi, pendapat doktor sendiri mengenai situasi seperti ini? Ya, seperti mana yang diterangkan tadi ya. Varian Delta ni adalah satu varian yang sangat ganas. Merebak pun dengan lebih cepat ya, dengan sangat cepat daripada varian lain. Jadi yang paling penting adalah vaccination ya. So komuniti kita di luar sana yang layak untuk vaccination hendaklah mendapat vaccination di pusat-pusat vaccination awam yang masih ada dan juga klinik kesihatan ya. Kenapa saya bercakap begitu adalah kita lihat di antara masyarakat kita ni, kita masih ada golongan yang tidak layak untuk mendapat vaksin. Contohnya kanak-kanak ya. Yang Cik Wan tadi maksudkan adalah yang menyebut 90%, 80% itu adalah nombor peratusan coverage vaksin yang kita nak gunakan untuk menghasilkan herd immunity ya. Herd immunity ni adalah di mana orang yang telah divaksinasi tadi melindungi mereka yang tidak layak untuk vaccination, especially golongan-golongan kanak-kanak kita tadi ya, yang saya mention. Sekarang ni kita hanya memberi vaksin kepada mereka yang berumur 12 tahun dan ke atas ya, manakala yang kurang daripada itu ya masih tidak menerima vaksin. Jadi masyarakat di luar sana kena tahu itu adalah tanggungjawab kita yang layak untuk menerima vaksin untuk melindungi anak-anak kita. Dan mereka yang tidak layak ya, there are those people yang ada severe allergy, mereka yang memang tak boleh terima vaksin ni ya. Ya doktor, jadi kita percayakan doktor, seperti yang doktor kongsikan, kita sedia maklum bahawa salah satu proses untuk kita beralih ke fasa endemik adalah semua masyarakat mendapat vaksinasi. Tapi kan doktor, kalau kita lihat peralihan ke fasa endemik ini jika tidak diuruskan dengan baik, dia akan memberi kesan yang negatif kepada dua perkara yang utama, iaitu dari segi perkhidmatan kesihatan dan juga sektor ekonomi yang akan banyak tercalar akibat pandemik COVID-19. Komen Dr. Yunis mengenai perkara ini. Okey, kalau tidak terkawal ya, yang paling menerima kesan yang paling kuat adalah kesihatan dan sektor ekonomi ya. So kenapa kesihatan? Kesihatan kerana kalau terlalu banyak kes dan banyak yang mendapatkan rawatan, hospital dan klinik kita sebanyak mana pun tidak dapat menampung pesakit-pesakit ini, especially those yang memerlukan rawatan rapi
Contohnya, dos yang memerlukan ventilator, yang memerlukan sokongan oksigen ya. So sebab itu kita harus membendung penyakit COVID-19 ini. Lepas tu, the second part is economy ya. So for the past few months, kita telah melimitkan perniagaan, waktu masa untuk perniagaan dalam fasa PKP kita ya, semua kita sedia maklum. Jadi memang terkesanlah dos yang membuat business and all that ya, kerana not only limitation issue dia dengan jualan, tapi juga pekerja-pekerja ya. Pekerja-pekerja kalau mereka tidak sihat pun tidak dapat membantu untuk menjalankan ekonomi yang sedia ada ya. Ya, betul itu doktor, dan yang pastinya bukan Malaysia sahaja, 100 lebih buah negara di seluruh dunia ini pun menghadapi ataupun terkena tempias yang sama akibat pandemik COVID-19 ini. Dan apa lagi yang boleh kita katakan kesiapsiagaan kita beralih ke fasa endemik. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya Syarin Kezia dan juga Wat Alif hanya dalam siaran Sejahtera Asia bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Dr. Eunice Melissa Joseph yang merupakan Pegawai Kesihatan Bahagian Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching dengan topik kita pada pagi ini. Adakah kita bersedia untuk ke fasa endemik? Ya, Dr. Eunice. Doktor, apabila kita bercakap mengenai fasa endemik ini, bagaimana kita menentukan tanda aras bahawa kita sebenarnya berada dalam suatu keadaan yang selamat? Dalam erti kata lain, bagaimana kita menilai jumlah kes COVID-19 sama ada keterlaluan atau tidak? Dan bagaimana pula kita menilai risiko dalam masyarakat dalam tempoh endemik tersebut? Okey. Bila kita menyebut tentang fasa endemik ya, it is actually bila penyakit itu berada di dalam masyarakat tapi berada dekat suatu tempat itu tapi dengan bilangan yang sangat kecil, ya. So our aim is that to bring the cases to as low as possible ya, kepada satu nombor yang sangat kecil. That is when kita akan mengatakan kita ni dalam peringkat endemik ya. Contohnya penyakit malaria, denggi ya, biasa dekat kita, dekat tempat kita di sini ya, endemik dekat sini, tetapi bilangannya sangat kecil ya. Dan kes-kes tersebut bila ada akan terus dirawat dengan baik dan berkesan dan tidak mendatangkan kes-kes kematian ya, contohnya. Okey. Dan saya rasalah ini saya menyentuh sikit berkaitan tentang vaksin, vaksin booster yang telah pun kata orang mendarat di Kuching lewat Ahad lepas, yang pastinya akan memberikan satu peluang lagi ataupun sinar harapan. Dan Sarawak merupakan negeri pertama pelaksanaan vaksin penggalak ini ataupun booster ini, yang pastinya memberikan ruang dan peluang untuk kita lagi bersedia dalam era pandemik. Jadi doktor, apabila kita berubah kepada era pandemik kepada era endemik, doktor, adakah SOP baru khusus yang telah pun diwujudkan ataupun indikator yang telah diwujudkan ataupun dikuatkuasakan, dan adakah masih terdapat kepentingan untuk orang ramai mematuhi prosedur pengesahan suhu sebelum masuk ke sebuah premis? Sebab apa? Sebab pandemik saja banyak yang melanggar SOP. Betul. Bahkan kita beralih kepada endemik, doktor. Apa komen doktor? Okey, bila kita bercakap tentang SOP ni ya, especially in this di fasa endemik ni nanti, yes of course, apa yang kita buat sekarang ni masih akan dikekalkan. Maksudnya pematuhan SOP sedia ada ya. We are going to live in a normal norma baru. Ya, so dalam norma baru ini pematuhan SOP ini sangat
penting ya. So contohnya meletak apa ni yang kita cakap, we put temperature monitoring yang dekat luar premis pekerjaan ataupun market ya, masih diperlukan, dan juga masih menggunakan pelitup muka di tempat yang ramai orang ya. Begitu juga dengan membuat penjarakan fizikal ya. So because with these SOPs only we can reduce the number of our cases ya. Jadi masyarakat kita kena tahu peranan masing-masing apa yang diorang kena buat ya. Betul. Faham tu. Dan doktor sendiri melihat kepada pandangan ataupun lensa pihak perubatan ataupun Barisan Hadapan seperti doktor sendiri, jika kita beralih kepada era pandemik sekalipun, adakah tanggungjawab itu masih berada pada pihak berkuasa ataupun pihak, contoh kita ambil KKM, ataupun itu adalah tanggungan sendiri? Bak kata Menteri Kesihatan sebelum ini, kalau kena jangkit itu nasiblah, kalau sembuh itu pun nasiblah, kalau tak sembuh pun nasib juga. Apa sebenarnya yang nak disampaikan sebenarnya itu, doktor? Okay, so first of all ya, bila kita beralih ke fasa endemik ini, masyarakat dia kena memainkan peranan yang sangat penting. Okey? Masyarakat kena mainkan peranan yang sangat penting di mana satu, pengambilan vaksin ya. Siapa-siapa yang belum mengambil vaksin kena ambil vaksin ya. So seperti mana yang di-mention tadi ya. Booster penggalak ni. So kita tak lama lagi akan bagi. Soon we will give. We will start dengan frontliner dulu dan followed by mereka yang berumur 60 tahun ke atas ya. Mengikut kriteria yang telah ditetapkan ya. Satu vaksin, yang kedua tu pematuhan SOP ya. Masyarakat kena tahu ya tentang pematuhan SOP. And then yang ketiga tu, our community kena tahu apa yang mereka kena lakukan, apa yang mereka kena buat. Kalau mereka ada simptoms, kena buat apa. Kalau ada ahli keluarga yang sakit, kena buat apa. What are the danger signs ya? Apakah petanda-petanda yang serius? Jadi kalau ada tu, nak pergi mana? That is very important ya. Jadi sekarang ini dengan multi-agency effort, supported by our kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, kita membuat banyak promosi kesihatan ya ke arah untuk menyediakan masyarakat ke arah endemik ini. Ya, ya doktor, kita tahu bahawa saya kira bahawa kita perlu cakna dengan persekitaran kita untuk mengenal pasti gejala dan simptom yang dihadapi dalam ahli keluarga terdekat ataupun rakan-rakan yang terdekat. Ya doktor, apakah pesanan yang ingin disampaikan oleh Dr. Eunice kepada rakyat berkenaan dengan persediaan peralihan dari fasa pandemik ke fasa endemik, dan apakah pesanan dan tindakan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini? Okey, untuk masyarakat di luar sana ya, jalankan tanggungjawab anda, sebab tanggungjawab anda, peranan anda sangat penting dalam kita menuju ke era fasa endemik ini ya. Ya, betul. So so andalah yang menentukan your own health, your own family's health, dan kesihatan community anda. Jadi ambil peluang ini untuk untuk menyedarkan ahli keluarga dan juga komuniti setempat ya, untuk sama-sama mengambil peranan masing-masing. Untuk satu, membantu mengekang penularan penyakit ini. Yang kedua, untuk kita beralih ya ke fasa pandemik ini. Ya, still vaccination, I would like to stress on it. Vaccination is very important ya. Sesiapa yang belum mengambil vaccination, mohon berhubung dengan pejabat kesihatan terdekat atau klinik-klinik terdekat dengan anda. Itu adalah pesanan doktor kepada semua masyarakat. Betul. Kita juga di Sejahtera Asia pun turut berasa kata orang bersedialah dengan apa yang penjelasan seperti yang doktor katakan tadi. Dan yang pastinya doktor, ada soalan kata orang cepuk emas lah ni. Bila orang dijangkiti COVID-19 ini, dia dikatakan kebal selama 3 bulan. Betul ke doktor? Okay. So actually this is
normal response of immune badan kita terhadap penyakit COVID ini, selepas dijangkiti ya, mereka akan develop antibody terhadap penyakit ini sekurang-kurangnya dalam masa 3 bulan ya. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya, once a person is positive, kita dari pihak kesihatan ni kita tak repeat lagi dia punya dia punya test semula tu kita tak akan repeat dalam tempoh masa 3 bulan tu ya. Satu sebab mereka akan masih mempunyai virus tu dalam badan, tetapi di dalam keadaan yang virus tu tidak berupaya menjangkiti orang lain. Ya, tidak berupaya menjangkiti orang lain. Dan satu lagi, kalau dia bercampur dengan pesakit yang sedang dijangkiti ataupun yang sedang membawa virus, itu pun dia tak akan dijangkiti ya, sebab antibody dia dalam badan memang ada dalam 3 bulan macam tu ya. Tetapi walau bagaimanapun ya, setelah dijangkiti pun kalau belum menerima vaccination untuk COVID, masih perlu menerima vaccination untuk COVID. Ya, betul. Betul. Itu penjelasan yang pastinya mampu apa kata orang. Penting tuan. Betul. Dia tak kira peringkat usia, vaksinasi itu memang penting khususnya kepada golongan yang berusia, dan seperti yang doktor kongsikan, kanak-kanak juga perlu sebenarnya itu mereka juga penting kerana mereka juga berhak untuk menerima perlindungan daripada jangkitan COVID-19. Dan sebelum menggulung perbicaraan kita bicara kita pada pagi ini sedekat mahkamah pula saya ingin memetik kata-kata daripada Karim Jamaluddin, iaitu Menteri Kesihatan kita. Kita harus menerima hakikat bahawa sekalipun kita berjaya mengawal, kita perlu bersedia untuk menerima kenyataan yang akan tiba masanya nanti COVID-19 akan menjadi endemik dan hidup bersama kita. Betul. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Eunice Melissa Joseph yang merupakan pegawai kesihatan bahagian pejabat kesihatan bahagian Kuching atas perkongsian beliau dalam topik kita pada pagi ini. Adakah kita bersedia untuk ke fasa endemik? Terima kasih Doktor. Lain kali kita berjumpa lagi. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye-bye. Jaga diri, jaga kesihatan. Apa yang dikongsikan oleh Dr. Eunice itu sebenarnya ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk kita kekal selamat walaupun dalam fasa endemik ini. Selepas ini terus kekal setia bersama kami kerana kita ada perkabaran baik. Berita-berita terkini dibawakan hanya kepada anda dalam Sejahtera Asia. Tadi kita dah bercakap tentang persediaan kita untuk memasuki era endemik. Daripada era pandemik ke era endemik yang pastinya tanggungjawab yang selama ini bila kita dilarang siasituk, dilarang maulah tu dan semuanya telah pun ditarik balik, itu adalah tanggungjawab sendiri dan risiko atas diri sendiri. Oleh itu terus patuh SOP dan tingkatkan kawalan ke diri. Betul tak, Sharon? Dalam fasa endemik ini, walaupun kita telah diberi sedikit kelonggaran, bukan kebebasan sepenuhnya, tetapi sedikit kelonggaran untuk melakukan aktiviti-aktiviti seperti yang sebelumnya, namun kita sentiasa ingatkan kepada anda agar sentiasa patuhi SOP kerana kita khawatirkan, Wan. Kalau dalam tempoh fasa endemik ini, sekiranya jumlah kes COVID itu meningkat dengan lebih drastik daripada sebelumnya, mungkin segala kebebasan itu akan ditarik balik. Itu yang kita risaukan, tapi harap semuanya berada dalam keadaan baik lah, Wan. Jadi Wan, apa yang ingin dikongsikan berita baik buat penonton hari ini? Berita baik ataupun perkongsian yang ingin kita bawakan melalui Sejahtera Asia yang bersiaran pada hari ini, iaitu kita nak war-warkan untuk kriteria bagi suami ahli keluarga untuk menemani ibu hamil semasa bersalin. Sebab sebelum ni bermula tahun lepas di peringkat awal pandemik COVID-19 melanda dunia dan juga Malaysia, terutamanya di negeri Sarawak ini, laki si boleh neman bini beranak. Beranak dalam ward berseorangan lah bersama dengan pengamal-pengamal perubatan yang lain. Tapi setelah diberi kebenaran untuk menemani ibu hamil semasa bersalin, kita rasa terharu dan kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi kebenaran untuk suami ataupun ahli keluarga menemani ibu hamil semasa bersalin dengan syarat suami ahli keluarga telah melengkapkan vaksinasi COVID-19, iaitu
14 hari selepas menerima dos kedua bagi vaksin jenis 2 dos iaitu Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. Jadi 28 hari selepas menerima vaksin jenis 1 dos itulah seperti yang tertera di kaca TV anda. Betul. Apa yang boleh kita rumuskan di sini, ya Wan, ini merupakan satu perkabaran baiklah buat para suami, para isteri, kerana saya kira kan Wan, sebagai seorang ibu yang hamil ni yang ingin melahirkan anak tu, dia perlukan sokongan daripada suami khususnya dari keluarga untuk berada bersama mereka tu Wan. Betul, yang paling penting di sini ini adalah satu pendekatan ataupun penambahbaikan yang terbaik dalam kita meneruskan hidup kita dan bersedia untuk beralih kepada era endemik. Dan saya teringatlah mengenai bila part bersalin-bersalin ni seperti mana yang berada di bukan teringat yang tu, teringat dengan apa pengumuman istimewa tu. Bukan saya pernah bersalin. Itulah saya terkejut teringat. Saya pengumuman macam istimewa. Teringat peristiwa pula. Pengumuman istimewa oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita yang katakan seorang anak 1000. Wow. Adakah ni khusus untuk rakyat negeri Sarawak ataupun negeri Malaysia? Sarawak sahaja. Terima kasih kerajaan negeri. Part yang paling best asal tahan aja Wahana. Betul tu. Sebenarnya ia bergantung juga kepada rezeki kan. Kalau ada rezeki tu boleh, dan wang insentif tu saya kira merupakan satu bonus lah kepada para isteri dan para keluarga yang berada di luar sana. Dan berita kedua yang kami ingin sampaikan adalah berkenaan dengan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan pada 22 Ogos yang lepas. Dalam konsep ini dia menekankan kepada 3 ciri iaitu keterangkuman, kesyukuran dan juga kebersamaan. Jadi saya kira Wan, konsep keluarga Malaysia ini dia menekankan kepada cara untuk memupuk, menyemai nilai-nilai murni dalam keluarga itu untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni, Wan. Betul. Yang ini seperti mana yang diangkatkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-9 di dalam ucapan sulungnya yang menekankan fasa dan juga yang bersifat inklusif ini iaitu keluarga Malaysia merentasi sempadan agama, bangsa dan juga kaum dan di mana nilai kekeluargaan mengikat kita semua dan juga yang pastinya kerana keutuhan negara kita yang terikat dengan nilai didikan sempurna dalam sebuah keluarga. Tapi memang betul lah Sharon, setiap pendidikan permulaan ataupun kata orang tadi yang pertama kalinya memang bermula daripada keluarga. Bila kita ambil konsep integriti sekalipun, integriti itu kena diserap dari tahap keluarga, di bawah paras keluarga dahulu. Sebab apa? Dalam kita ambil contoh kalau budak kecil, ni aku bagi kau aiskrim, kau jangan bagi tahu mak kau yang kau ni. Kita dah tengok di situ integriti kita bermain peranan kat situ. Kalau kita dah didik sesuatu yang baik dari awal dari peringkat keluarga, tak mustahil ianya menjadi ketakutan kepada mereka bila mereka dah dewasa nanti untuk melakukan kesalahan terutamanya dalam konsep integriti sekalipun. Betul tak Sharon? Saya kira bahawa pendidikan ni memang dia bermula daripada rumah. Untuk kita melahirkan satu generasi yang bertanggungjawab, satu generasi yang penuh dengan amanah, ini kita perlu bermula daripada rumah. Kerana Wan, saya percaya bahawa melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadi sebelum kita nak ubah orang lain itu, kita perlu ubah diri kita sendiri dahulu. Tapi rebung buat kari sedap Sharon. Memang masak belacan pun sedap juga. Jadi saya percaya bahawa konsep keluarga Malaysia ni merupakan satu konsep yang baik untuk diterapkan dalam negara kita khususnya kerana kita terdiri dalam berbilang kaum, berbilang agama dan budaya, dan konsep keluarga Malaysia ini secara tidak langsung dapat menyatu padukan dan menyemarakkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia khususnya, di mana saya kira perpaduan memainkan satu elemen yang sangat penting dalam sebuah negara kerana tanpa perpaduan kita tidak dapat membangun menjadi sebuah negara yang banjuan. Ya, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itu yang kita nak angkat pada konsep keluarga Malaysia. Yang pastinya konsep keluarga Malaysia ni akan agar dipermudah carakan agar boleh dekat di hati rakyat Malaysia. Itu yang kita harapkan. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri dan yang seterusnya kita akan terus kepada perincian COVID. Saya akan mulakan dengan perincian kes COVID di Malaysia, manakala rakan setugas saya akan mulakan dengan kes perincian COVID di Sarawak. Status terkini COVID Malaysia setakat semalam, Malaysia mencatatkan
Kes sembuh sebanyak 10,833 kes, manakala kes baharu pula sebanyak 6,709 kes, menjadikan jumlah kes kumulatif sebanyak 2,346,303 kes. Dalam pada itu, 144 kes dilaporkan adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 6,565 kes lagi terdiri daripada kategori 1 dan 2. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ialah sebanyak 762 kes. Kes yang memerlukan bantuan pernafasan pula adalah sebanyak 398 kes dan 4,803 kluster telah tamat. Manakala jumlah kluster yang masih aktif ialah 794 kluster. Setakat semalam, jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di Malaysia adalah seramai 27,329 orang. Taziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Dan kalau kita lihat kawan, memang saya boleh katakan di sini kes COVID ni sebenarnya masih lagi dalam tahap yang membimbangkan. Dan kita harapkan kerjasama daripada semua pihak untuk sentiasa patuhi SOP agar kes ni semakin menurun dan sekaligus kita dapat membantras penularan wabak COVID-19. Bagaimana perincian seterusnya, Wan? Ya, perincian untuk COVID-19 di Sarawak 1,037 kes baru, 12 kematian dicatatkan semalam. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhannya meningkat kepada 3 juta pula. Ini meningkat kepada 1,037 kes baru untuk yang semalam. Dan 98.17% iaitu daripada 1,018 kes kategori 1 dan 2 dan selebihnya daripada kategori 3 dan 4. Kuching terus menjadikan daerah paling tinggi iaitu 191 dan Miri 175 untuk Miri. Juga Sibu 112. Dan yang lainnya boleh disaksikan di kaca TV, Sharon, dan itu yang kita amat membimbangkan. Saya tak dapat nak cakap apa sebab di Sarawak ni bila kita lihat daripada kes-kesnya mungkin ada penurunan tetapi ia masih lagi dalam keadaan membimbangkan. Dan yang pasti tingkatkan kawalan kediri kita. Walaupun saya tengok daripada tinjauan di sekitar pusat bandaraya terutamanya di waterfront, ramai sekali makin mereka yang sebab bukan kita tidak menggalakkan tetapi ramai boleh hati-hati dan tingkat kawalan kediri. Dan patut sentiasa itu amalkan 3W, wash, wear, warn, dan elakkan 3C untuk kita sentiasa kawal penularan wabak COVID-19. Jadi selepas ni anda akan bersama Wan Alif dan Cikgu Azila dalam slot pendidikan matematik. Saya ada projek sains selepas ini. Dia sains pula. Dan kita saksikan muzik video ini dan kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Cita-cita bangsa, hormatilah perlembagaannya. Marilah kita berganding tangan, hapuskanlah jurang perbezaan.
berbeza agama, budaya, bangsa. Kita Malaysia satu. Komuniti yang besar tanah Melaya, bumi kenyalan di bawah bayu dalam Malaysia. Kita jaga, kita perhatikan bersama, harumkan negara ini Malaysia. Kita merdeka. Kita kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kali ini tapi sebelum tu lah kami nak madah lah Mun Cikgu Azila ya menyengaja perhati benar-benarnya. Sebab jarangnya keluar TV. Sebabnya dah boleh rentas diri, rentas dek kayo-kayo je kerjanya. Tapi hari tu siapa kayo yang bersama kita untuk slot Pendidikan Sejahtera Asia. Cikgu Azila, apa khabar? Khabar baik. Macam mana dengan cuti anda? Cuti best. Dapat balik kampung. Minggu lepas balik kampung. Balik kampung setelah diumumkan boleh rentas atau sebelum boleh rentas? Selepas lah. Janganlah macam-macam. Takut je kantoi. Okey cikgu. Kami bingung sebab 2-3 hari tu kelas visual aja abah. Si masuk cikgu. Jadi tu bersemuka tu mesti masuk. Silakan cikgu. Sebelum itu kita cuba ingat baliklah, ulang kaji baliklah apa kita dah belajar minggu lepas. Salah satu daripada apa yang kita dah bawa minggu lepas adalah something like this. Kalau nombor itu 2 digit, darab contoh masih ingat tak adik-adik dengan benda ni kalau nombor yang sama lah syaratnya nombor 2 digit, nombor yang sama dan di belakangnya 1. Masih ingat tak yang ni? Okey, tukarkan dulu. Okey. Kalau 21 darab dengan 21, 1 ini akan menjadikan 1 di belakangnya. Pertama sekali darabkan ini. 2 times 2. 2 darab 2. 2 darab 2, 4. Seterusnya, step yang kedua adalah nombor ini tadi darabkan. Yang kedua ini tambah. 2 tambah 2, 4. 441. Cuba sekali lagi nombor lain lagi. 31 darab dengan 31. Menggunakan cara yang sama, 1 dan 1 ini akan menyebabkan belakangnya jadi 1. Ya, cikgu. Seterusnya, teruskan, pertama cikgu. sekali kita darabkan dahulu. Saya letak dekat sinilah. Darab dahulu dan tambah. Darab 3 darab 3, 9. Okey, seterusnya tambah. 3 tambah 3, 6. Jadilah 961, cikgu. Ya, betul. Ini yang kita dah belajar dari last week pun saya dah bawakan. Tak tahulah masih ingat ke tidak kan? Ingat Saya ingat muka cikgu. Sekali lagi, satu lagi. 41 darab pula dengan 41. Kalau 41 darab 41, gunakan cara yang sama juga, iaitu ini 1 jadi 1, darab dahulu, darab jadi apa? 4 darab 4 berapa? Yang dekat apa Facebook macam sunyi je kan? 4 darab 4, 16. Darab dah selesai, 16. Sekarang tambah pula. 4 tambah 4, 8. 1681. Siapa dulu? Saya dulu. Kita dulu. Jadi kalau yang begini, ini adalah bestnya ilmu matematik ini, dia ada banyak cara. Ya. Kalau 21 darab 1, kita biasa buat 1, 1, 1, 2. Lepas tu 2, 1, 2, 2. Itu cara biasalah. Betul. Yang ni dia special sikit caranya. Kalau 2, 2 di belakang ini 1, beginilah cara untuk membuatnya. Okey. Boleh saya sambung lagi? Boleh, cikgu. Okey, banyak lagi soalan ni. Cikgu dah lama tak cuti kan? Jadi banyak sikitlah soalan hari ini. Okey, yang ini tadi awak boleh tengok dia punya konsep adalah nombor yang sama. 2 digit number, nombor yang sama dan nombor yang keduanya adalah nombor 1.
21, 21, 31, 31, 41, 41. Kalaulah di depan ni tak sama, kalau di depan ini tak sama. Apa kalau jawapan Cerita tak sama cikgu. kalau tak sama, Ya cikgu, teruskan cikgu. 21 contohnya darab dengan 31. Tukar Cara ini, tukar warna. Okey. Cara yang darab dan tambah ini tadi bukan sahaja boleh digunakan untuk yang sama, exactly sama, tetapi yang tak berapa nak sama ni pun boleh juga. Kena. Saya meneropong tadi cikgu tadi. Cikgu teruskan Okey, cikgu. teruskan. Okey, like this one. 1, 1 jadi 1 masih menggunakan cara yang sama, iaitu kita darab dahulu. 2 darab 3 dapat 6. 6. Mula-mula darab, lepas tu apa? Lepas itu apa? Tambah. Tambah. 3 tambah 2, 5. Okey, 651 siapa dulu? Siapa dulu? Saya juga dulu. 651. Kita dulu. Okey, lambatlah adik-adik kita ni. Siapa ada dekat sini? Aziz ada, siapa Hidayat ada. Cikgu boleh tengok kat rumah siapa? Aziz. Hai Aziz. Hai Hidayat. Nampak? Boleh nampak? Boleh teropong. Kita dapat teropong. Kami dapat teropong juga. Dapat cikgu. Saya guna teropong. Okey, next pula. Kalau saya cikgu. berikan nombor yang lain pula, kita contohkan tukar lok. Soalan Tukar, cikgu. warna hitam pun cantik. Okey. Bila rehat tau? Belum rehat kah? Sebelum bunyi loceng. Siapa? 31 darab pula dengan 41. Walaupun nombornya tak sama, tetapi dengan syarat belakang tu mesti 1. Inilah cara yang boleh kita praktikkan. Mula-mula darab, lepas tu tambah. Sebelum itu 1 dulu di belakang. Darab dahulu. 3 darab 4. 3 darab 4 berapa? 12. Iya, betul. 12. 3 tambah dengan 4 dapatlah 7. 1, 1, 2, 7, 1. 1271. Okey, so adik-adik rehat dulu. Sebab adik-adik lambat jawab lentuk, kami awal jawab lentuk. Kita orang layak bila di sia. Rehat dulu, kembali selepas tu. Okey. Ya, kita sekarang dah boleh rentas negeri. Mungkin adik-adik kita yang dah balik kampung bersama dengan keluarga, jangan lupa buku jangan ditinggal. Siaran Pendidikan Sejahtera Asia jangan ditinggal. Ilmu yang nyasik berulang-ulang. Okey. So, Cikgu Azila, teruskan dengan ilmu kita. Sayang masa berjalan seperti Yalah, untuk kita praktiskan lagi, kita nak praktis lagi apa yang saya dah ajar ini tadi. Sebab ini sesuatu yang barulah. Kalau nombor yang sama tadi kita dah bawa minggu lepas, ini kali ini nombornya tak sama. InsyaAllah yang minggu ni dia senanglah santai untuk mengira nombor. Okey? Boleh cikgu. Okey. Minggu depan, episod yang depan mungkin kita bawa sesuatu yang berat sikit. Berat kita akan minggu depan. Kami saya dah. Cuti. Balik kampung. Ada balik kampung juga. Okey. Contoh lagi soalannya, kalau kita ambil 41 darab dengan 51. Practice make perfect ya adik-adik. Kalau selalu buat memang terus dapat. Tak perlu tulis pun dah dapat. Tengok je dah tahu jawapannya dah. Okey. Now, kalau 41 darab dengan 51, 1 ini akan menjadikan dia 1. 4 darab 5, 20. Okay. 20. Mula-mula darab, lepas itu tambah tadi 4 tambah 5, 9. Dapat 2091. Yang dekat rumah ni boleh buat tak ni? Boleh buat tak ni? Dia saya tengok. aja. Aziz ada bagi jawapan. Cepatnya. Aziz dah rehat. Rehatlah Aziz. Bukan kita robot Aziz. Okey. Lagi. Kita nak nombornya mungkin besar sikitlah kot. Okey. Sikit je besarnya. 61 darab dengan 31. Okey. Contoh begini jangan susah hati walaupun dia dah nombor 6. Okey. 61. 1. Kejap. Tukar warna. Okey. 1 ini jadi 1 di sini. Mula-mula darab 6 darab 3, 18. Betul tak? 6 darab 3, 18. Betul. Okey. 6 tambah 3, 9. Kan kita dah boleh dapat buat dah nombor yang nampaknya susah, ribu-ribu, tapi kita boleh buat. Betul. Kalau kita praktis, cikgu selalu buat adik-adik, cikgu selalu praktiskan yang ni dalam ni. So that kalau kita nampak je nombor ni, tak perlu tulis. Tengok dah dapat jawapan. Boleh cikgu, tapi cikgu, sebelum formula ataupun angin jenius cikgu tu sampai, sebelum tu biar jawab soalan macam tu macam ni cikgu. Kalau sebelum ini yang biasalah
Okey, yang biasa ini kita tak ada masalah. Boleh je buat macam ni. Cuma dia agak panjang lah. Kalau kita nak cuba bayangkan dekat sini, terus cuba jawab memang tak boleh. Tapi kaedah ni senang untuk dibayangkan. Betul. Dan terus boleh dapat jawapan. 11116 313. Dia panjang lah. Susah kita nak bayangkan kan. Ya. Sama si jawapan pun salah habis kutu. Cikgu, Okey, kita sama. ada 7 minit. Lama. 6 minit. Okey. Gila lama Okey, now. Jom kita praktiskan Panjang, lagi. cikgu. Panjang lama masa ni. Okey. Mudah kita klinik tu. Untung kita nak biar klinik tu. Kami orang dulu penuh buku yang jawab ya. Dia pun punya betul. Okey, kita cuba lagi nombornya begini 6 masih dengan 6. 41 darab dengan 61. Okey. Jangan san dulu nangan nombornya besar gila. Okey. 11 okey, salah warna. Jawapan warna biru. Okey. 1. Okey. Ini darabkan dahulu 6 darab 4. 4 darab 6. 24. Ya, jangan siap apa sih, Feh. Okey. Lepas tu tambah 4 tambah 6. Kali ini ada lain macam sikit. 4 tambah 6 ni kan dah jadi 10. 10 jangankah di situ? Banyak gilanya liputnya macam liputnya. Jangan letak di situ, 1 itu di atas. Jadi kita kena tambah sikitlah. Tambah lagi. 1 dengan 4 ini ditambah menjadi 5. Maka jawapannya adalah 2501. Betul. Okey, boleh lagi? Boleh, cikgu. Okey. Now, nombor besar lagi. Makin jadi saya tu. Mau nombor besar lagi. 91 darab dengan 21. Dah makin nombor 9 dahnya. Tapi don't worry, cara masih sama. 1 di belakang jadi 1. Okey. Now, darab dan tambah. Mula-mula kita darabkan dahulu 9 darab dengan 2 kita akan dapat 18. Okey. Seterusnya 9 tambah 2 kita dapat 11. Again ada 1 kena tambah dekat atas. 1 tambah 8 jadi 9. Genius sih kita mau dapat jawab tu dengan cepat. Genius cikgu nang genius. Apa? Hampir juga pemadam ni cikgu Alicia cikgu. Ada je masalah dengan pemadam. Masalah sidak belakang tu cikgu, dia pemadam ya. Okey, kita nampak. Okey, itulah geniusnya walaupun angkanya beribu-ribu, cara menjawabnya agak memudahkan. Jadi kita ada 4 minit lagi, cikgu sambung dengan mungkin angka yang lagi besar ataupun macam ni. Ada. Kita cuba ni pula Masih nombor 6, saya nak dengan nombor 6, 61. Tapi lawannya pun dengan nombor yang agak besar juga iaitu 71. Masih menggunakan cara yang sama, just nombornya semakin membesar. Itu sahaja. Okey, 1 ini tetap menjadi 1. Okey, apa yang akan kita buat tadi adalah mula-mula darab 6 darab 7 dengan syarat mesti dah hafal sifir. 6 darab 7 ini adalah 42. Nak 42 nak ajar salah. Okey. Betul. Okey. Okey. 6 darab dengan 7 ini darab pula. 6 tambah nak. Okey. Lama nak bercuti. 6 tambah 7 pula 13. Okey, tambah 1 di atas naik ke atas. 1 dengan 2 jadi 3. So jawapannya 3. Okey. 4, 3, 3, 1. 4,331. Nak lagi? Sikit lagi. Okey. Sikit lagi boleh Okey. 91 darab dengan 31. Okey. Mungkin adik-adik nampak soalan ni terus dapat jawapan. Macam terror je ni, macam terror saya tengok. Macam dah ada jawapan dah diberikan dekat situ. Saya tak tukar warna lah tadi. Tukar. Okey. Now, 1. 9 darab dahulu 9 darab 3 27. Okey. Selepas darab, apa kita buat tadi? Tambah. 9 tambah 3, 12. Ada 1 kecil dekat atas. 8. 1 dengan 7, jadi 8. Saya harap perkongsian kita pada pagi ini bermanfaat. Betul. Dan dapat membantu adik-adik mengira semakin pantas, semakin genius. Betul. Dan adik-adik kita mendapat ilmu macam tu. Jangan kata orang dipakai seorang-seorang. Betul. Kongsikan dengan rakan-rakan agar ia membantu rakan-rakan lain. Akan menambahkan kita. Macam itulah, menambahkan ilmu kita. Kejeniusan kita sendiri. Betul. Dan terima kasih kepada Cikgu Azila atas ilmu
ilmu apa kata orang tu, ilmu geniusnya gitu. Dan yang pastinya Cikgu Azila akan tetap bersama kita di Slot Pendidikan Sejahtera Asia. Dan yang pastinya kami ada pantun penutup khas buat kita orang semua. Burung bernyanyi malam hari, kelawar tidur di ranjang. Jangan murung di pagi hari, nanti rezeki diambil orang. Okey, sekian dahulu daripada kami di Sejahtera Asia. Saya Wan Ali bin Kasim dan Saya Cikgu Azila. daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace, Cikgu.